Selamat malam teman-teman dan selamat datang kembali ke channel Tetarigo. Kepada yang baru menyertai kami, channel ini membawakan kepada Anda cerita-cerita menarik dan original dari seantero Borneo. Malam ini, kami akan berkongsi pengalaman yang terjadi sendiri kepada kru kami semasa dalam perjalanan malam merentasi persisiran Borneo. Kisah ini sebuah cerita singkat dan merupakan satu di antara pengalaman yang bakal kami tempuhi di sepanjang pengembaraan selama 52 malam merentasi negeri di bawah Bayu. Ikuti cerita ini sampai habis. Perjalanan malam itu dari Sungai Dewata ke RNR Sejadi Madai Baturong terasa sangat mengujakan bagi kami. Sejadi Madai ini terkenal dengan keindahan alamnya dan merupakan habitat semula jadi burung enggang yang unik di Sabah, negeri di bawah Bayu. Sebelum aku meneruskan cerita, perlu dijelaskan bahwa kisah ini hanyalah pengalaman sebenar untuk hiburan kita bersama, tanpa niat memburukan mana-mana tempat. Sabah tetap di hati kerana Sabah ialah sebuah negeri yang indah dan wajib dilawati. Seperti yang sering diwar-warkan oleh Sabah Tourism Board dan dari kami sendiri di Tetarigo, Go Explore Sabah. Nak dijadikan cerita dalam perjalanan ke sana, kami melintasi sebuah kawasan yang dikenali sebagai Bukit Tingkayu. Kawasan ini dikatakan sering menjadi lokasi kemalangan maut. Ada sesuatu tentang tempat itu yang membuatkan suasananya lain macam. Sejuknya menusuk, anginnya pun terasa pelik. Semasa dalam perjalanan, kami seperti biasa bersiaran live di sebuah media sosial yang popular. Kita tidak perlu sebutlah namanya di sini. Aku sendiri menjadi host pada awalnya sebelum bertukar tangan kepada Dom di kawasan Bukit Tingkayu. Masa itu lebih kurang pukul 11 malam. Selepas bertukar tangan sebagai host, aku mengambil tempat di hadapan untuk mendahului kru perjalanan malam kami. Tiba-tiba mata aku ternampak satu lembaga yang sangat tinggi sedang berjalan dari arah hadapan menuju ke arah kami. Lembaga hitam tinggi itu kelihatan di tepi, namun kakinya berada di bawah pokok-pokok kayu di hutan tepi jalan. Ia berjalan dari dalam pokok-pokok, hanya terlihat dari paras lutut ke atas. Kelihatan kurus dan tinggi. Kakinya di bawah pokok dan ia sedang berjalan ke arah kami. Dalam keadaan masih terkejut, aku menoleh mengikuti pergerakan lembaga tinggi itu. Dan saat ia melintas di sebelah aku tercium bau yang sangat busuk. Sampai terpaksa menutup hidung dengan tangan. Aku segera melihat ke arah 3 orang yang di belakang, si Pian, si Paula, si Dom, kerana mau tahu kalau mereka juga melihat apa yang aku nampak. Namun mereka sibuk membaca komen-komen dalam live, sehingga tidak menyedari kehadiran lembaga tinggi itu. Dengan mata aku yang masih terbeliak, aku berlari-lari anak ke belakang mendekati si Dom yang ketika itu sedang menjadi host. Tujuan, mahu bertanya kalau dia ada menyedari sesuatu. Aku ingin memberitahu dia masa itu, tetapi terus berubah fikiran dan aku bercadang untuk menunggu sehingga kami tiba di destinasi di Sejadi Madai kerana aku bimbang kalau mereka akan jadi takut atau terganggu siaran live. Dom mengangguk sahaja, tetapi dari ekspresi wajahnya aku faham bahawa dia juga ada menyedari sesuatu. Apabila kami sampai, aku terus saja memberitahu mereka apa yang aku nampak tadi. Dom mengakui semasa aku menghampiri dia juga ada terhidu bau yang sangat kuat, seperti bau nanah busuk, katanya. Rupanya, dia juga terhidu bau busuk itu. Setahu aku, pada ketika itu lembaga tinggi baru sahaja melepasi di sisinya, berjalan ke arah belakang kami semua. Setelah itu kami berempat berpendapat bahawa apa yang kami nampak itu sebenarnya adalah lembaga yang dikenali sebagai hantu tinggi, atau di sesetengah tempat dipanggil Tompu Lalanggoy ataupun hantu galah.
Dan kini kami tahu bahwa itulah bau hantu tinggi sebenarnya. Bau seperti Nana yang sudah lama. Dan begitulah pengalaman menarik kami di Bukit Tingkayu telah mengajarkan kami bahwa alam ini bukan hanya milik kita. Makhluk-makhluk lain juga wujud, malah telah lebih lama daripada kita. Dan mereka mempunyai cara tersendiri untuk menunjukkan kehadiran mereka. Hantu tinggi dengan bau Nana yang busuk itu adalah satu bukti yang nyata. Selepas malam itu, setiap kali kami melangkah ke tepi hutan atau melalui mana-mana jalan yang sunyi, kami membawa bersama kami rasa hormat kami dan sedikit gentar kerana kami tahu ada dimensi lain yang sedang bersama kita, cuma kita yang mungkin tidak menyedarinya. Bagi mereka yang percaya maupun yang tidak, harapan kami semoga cerita ini menjadi satu pengisian cerita tidur anda. Baiklah teman-teman, setakat itu untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk share, like dan subscribe channel Teh Tarigo untuk pengalaman-pengalaman seterusnya di sepanjang kembara jalan kaki kami. Selamat malam semua, sampai jumpa lagi.